الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap saat dan ketika. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa, kerana takwa merupakan penentu tingkat martabat insan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamahlah kita mengamalkan segala ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan beristiqamahlah kita dalam mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. InsyaAllah kita akan disayangi, dikasihi oleh Allah, dan kita akan bakal memperoleh kejayaan sama ada di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumaat sekalian, kita kini berada pada penghujung Ramadan. Ramadan yang penuh dengan keberkatan akan meninggalkan kita 2 hari lagi. Generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para salafus salih merasa amat sayu bila tibanya penghujung Ramadan, kerana peluang dan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran dan tawaran istimewa itu bakal berakhir tidak lama lagi. Maka berbaki sehari 2 lagi, saya mengajak diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah pertama kita manfaatkan setiap saat, setiap detik yang Allah izinkan kita hidup di muka bumi ini dengan ibadah, dengan amal soleh yang diredai Allah, dengan memperbanyakkan istighfar, doa, tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, salat sunat, salat berjamaah, sedekah, menuntut ilmu, dan berbagai-bagai lagi amal yang soleh. Kedua, marilah kita terus beristiqamah dengan amal-amal soleh yang telah kita pertingkatkan sepanjang Ramadan yang lalu, walaupun kita bakal meninggalkan sekolah atau universiti Ramadan ini. Marilah kita terus beristighfar, menambahkan istighfar, berdoa, membaca Al-Quran, salat sunat, salat berjamaah, mengamarahkan surau dan masjid, memperbanyakkan sedekah, menuntut ilmu, dan pelbagai amal soleh yang lain. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, mimbar pada hari ini ingin mengajak para jemaah supaya kita sama-sama memahami maksud kesempurnaan syariat Islam. Syariat Islam menurut istilah adalah hukum dan peraturan yang diturunkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasulnya yang mulia, supaya dilaksanakan oleh manusia untuk kesejahteraan manusia, bahkan untuk kesejahteraan alam dan makhluk seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr
fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Artinya, kesudahannya kami jadikan engkau, yakni Muhammad, dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Sebab itu, kesempurnaan syariat Islam meliputi keseluruhan ajaran Islam yang terkandung di dalamnya urusan akidah, urusan akhlak dan perundangan. Para Rasul alaihimussalatu wassalam telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan melaksanakan tuntutan syariat Islam sepenuhnya. Contoh teladan untuk mengamalkan segala titah dan peraturan Allah tersebut telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kita selaku umat baginda hanya perlu mengikutinya. Tiada keraguan, tiada dalih, tiada alasan untuk tidak mengikuti teladan atau qudwah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengar, patuh dan laksanakan. Itulah sifat umat Islam yang menyayangi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Islam selama 23 tahun. Melalui tempoh tersebut wujud berbagai contoh teladan, amal, perbuatan, kaedah, peraturan, perjuangan, pengorbanan, cabaran, halangan, penyelesaian masalah serta kejayaan yang dapat dilihat dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu natijah besar yang terhasil ialah wujudnya ramai pribadi mulia terdiri daripada sahabat baginda yang telah menterjemahkan dan seterusnya melaksanakan segala tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Risalah Islam yang dibawa oleh baginda ar-Rasul telah berjaya membina kelompok individu umat Islam yang memahami tujuan hidup yang sebenar. Mereka meyakini bahawa kehidupan dunia ini merupakan jambatan untuk menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan balasan beserta pelbagai nikmat yang kekal buat selama-lamanya. Kesempurnaan syariat Islam telah lengkap di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu untuk menjadi agama kamu. Pelaksanaan syariat Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diteruskan oleh sahabat ketika menjadi khalifah. Begitu juga dengan para khalifah kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah dan Utsmaniyah juga meneruskan pelaksanaan syariat Islam dalam pengurusan pentadbiran negara sehingga berjaya mewujudkan negara yang aman, negara yang makmur dan diberkati serta mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam kini juga bercita-cita untuk melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan pemimpin-pemimpin kita untuk melakukannya dengan baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sumber ambilan atau rujukan syariat Islam memang telah disepakati oleh para ulama, datangnya daripada Al-Quran dan Sunnah dengan sumber sokongan yang lain, ijma' dan qiyas. Maknanya kita perlu berpegang teguh dengan sumber ini dalam melaksanakan syariat Islam.
Sesungguhnya tujuan pelaksanaan syariat Islam ialah untuk mewujudkan suasana keadilan, kejujuran, ketelusan, keikhlasan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aspek-aspek penting dalam syariat Islam ialah untuk memelihara 5 perkara. 5 perkara itu ialah: yang pertama, menjaga agama; yang kedua, menjaga diri atau nyawa atau jiwa; yang ketiga, menjaga akal; yang keempat, menjaga maruah atau keturunan; dan yang kelima ialah menjaga harta. Dalam arti kata yang lain, ia disebut sebagai maqasid syariah atau tujuan utama syariat Islam. Mimbar akan cuba menghuraikan secara ringkas kelima-lima perkara tersebut. Pertama, untuk menjaga agama. Contohnya, Islam menghukum orang yang murtad dengan hukuman bunuh. Ia bertujuan untuk menjaga ketinggian dan kesucian agama Islam. Segala perkara yang merosakkan agama, akidah, yang datang daripada pelbagai bentuk kemungkaran, kefasadan, kemaksiatan, hendaklah dikawal atau dibenteras. Pelbagai aliran pemikiran dan kegiatan yang boleh memesongkan akidah mestilah dicegah. Antaranya aliran pemikiran sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan berbagai-bagai lagi ajaran sesat yang boleh merosakkan umat Islam. Semua pihak, terutamanya pemerintah dan pihak berkuasa, perlu melaksanakan kewajipan dan memastikan urusan agama Islam diletakkan di tempat yang teratas. Yang kedua, untuk menjaga diri atau nyawa atau jiwa. Contohnya larangan membunuh. Hukumnya dibalas bunuh. Ia bertujuan untuk menjaga diri atau jiwa. Islam tidak sama sekali membenarkan berlaku sebarang tindakan yang melibatkan pembunuhan, seperti bunuh diri, yang menculik, mengugut, menganiaya, menzalimi, pertumpahan darah, atau menyusahkan anggota masyarakat sekeliling. Oleh itu, hendaklah dilakukan usaha yang boleh mencegah segala perkara tersebut daripada berlaku. Sebarang kegagalan dalam mengawal ketenteraman akan menjadikan negara bakal menghadapi kepayahan yang akhirnya tiadalah keamanan. Yang ketiga, untuk menjaga akal. Contohnya ialah larangan meminum arak. Arak memabukkan, merosakkan akal. Hukumannya adalah sebat. Ia bertujuan menjaga akal. Akal manusia perlu dijaga dan dipupuk melalui nilai-nilai mulia. Maka hendaklah dijauhi daripada berlaku pelbagai unsur yang boleh merosakkan akal, yang menghilangkan akal. Jangan dilakukan kegiatan yang dilarang oleh syarak, seperti menghisap dadah, menghidu gam, meminum arak, berpoya-poya, dan menjauhi hiburan melampau yang melalaikan. Kita perlu memantapkan generasi kini dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan ilmu dan kefahaman Islam, bagi memastikan wujudnya generasi yang berakal cerdas, yang berakal yang sihat dan sejahtera, bijaksana dan berdaya fikir positif, dan mampu menjangka keperluan masa depan yang bakal membina dan memajukan negara pada peringkat yang lebih baik. Sidang Jumaat sekalian, yang keempat, untuk menjaga maruah dan keturunan. Contohnya, dilarang melakukan zina. Hukumannya rejam atau sebat. Bertujuan untuk menjaga maruah dan keturunan, supaya anak yang dilahirkan adalah sah taraf. Sebarang perkara yang merosakkan akhlak, seperti mencabul kehormatan atau merendahkan martabat insan, mesti dicegah. Elakkan perlakuan yang menyalahi syariat dan tabiat manusia, seperti zina, liwat, khalwat, rogol, curang, sumbang mahram, lelaki dan perempuan yang bersekududukan tanpa nikah, buang atau bunuh anak, seks bebas, seks luar tabi'i, membuat fitnah, mengumpat, dan seumpamanya. Semuanya dilarang
di dalam Islam. Jika tidak dijauhi, maka akan berlakulah kacau bilau dalam sistem masyarakat yang membawa kerapuhan dan keruntuhan kepada sistem struktur sosial masyarakat. Keturunan yang baik wajib dipertahankan demi menjaga martabat dan karamah kemuliaan insan ke arah melahirkan masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia. Dan terakhir, yang kelima, untuk menjaga harta. Contoh, mencuri, bila sabit kesalahan cukup syaratnya dihukum potong tangan. Hukuman potong tangan bagi orang yang didapati bersalah melakukan kecurian. Ia bertujuan menjaga harta Islam, mengajar para penganutnya supaya tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan syarak, seperti menindas, menipu, merasuah, merampas hak orang, merompak, mencuri, memeras, mengugut, dan mengamalkan riba, menyeleweng, dan berbagai-bagai lagi. Dalam konteks ini, Islam telah meletakkan dasar yang disebut sebagai al-adlu wal-ihsan. Islam sangat menitik beratkan agar terlaksananya sistem keadilan yang menyeluruh, supaya tidak ada mana-mana pihak yang teraniaya. Islam amat membenci dan melaknat mereka yang mendapatkan harta dengan cara yang haram. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, melalui penerangan ringkas tadi, mudah-mudahan ia menjadi keutamaan kepada semua pihak, terutama diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, dan pemerintah, untuk dijadikan dasar dalam membangunkan masyarakat dan negara demi memelihara, menjamin, serta memastikan setiap anggota masyarakat mendapat peluang untuk menjalankan kehidupan dengan selesa, aman, nyaman, dan tenteram. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami utuskan engkau, yakni Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulan dari khutbah hari ini ialah: pertama, umat Islam hendaklah memahami dan mendalami konsep syariah Islam dan maqasid syariah yang betul. Yang kedua, umat Islam hendaklah menerima syariah Islam dengan yakin bahawa hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Yang ketiga, umat Islam hendaklah bersatu mendukung segala usaha untuk melaksanakan syariat Islam di muka bumi Allah. Yang keempat, para pemimpin di semua peringkat, kita juga pemimpin peringkat rumah tangga kita, hendaklah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan ummah, permasalahan masyarakat mengikut menurut syariat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, oleh itu kita hendaklah berkeyakinan bahawa pelaksanaan syariat Islam dapat melahirkan keberkatan, keamanan kepada masyarakat dan negara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falanuqassanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Artinya, kemudian sesungguhnya kami akan ceritakan kepada mereka, yakni rasul-rasul dan umat-umatnya, dengan berdasarkan pengetahuan yang meliputi akan apa yang mereka lakukan, dan sememangnya kami tidak sekali-kali gaib, bahkan sentiasa mendengar, melihat, dan mengetahui akan hal ehwal mereka. Al-A'raf ayat 7. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله تبارك وتعالى فلا تحد رسول الله أجمعين.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita pertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana saja kita berada. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Ramadan merupakan bulan kemenangan, maka marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada beberapa peristiwa penting yang terkandung dalam bulan Ramadan. Kemenangan tentera Islam dalam perang Badar dan pembukaan kota Makkah yang bersejarah. Kemenangan dalam peperangan Badar tahun kedua Hijrah, di mana tentera Islam seramai 313 orang dengan kelengkapan yang amat daif, tetapi membawa ketinggian iman dan keyakinan yang tinggi kepada Allah, telah mengalahkan musuh yang mempunyai kelengkapan dengan jumlah yang lebih dari 900 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kemenangan ini merupakan suntikan semangat kepada umat Islam untuk membawa dan menegakkan agamanya dan mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala pembukaan kota Makkah tahun 8 Hijrah berlaku akibat pencabulan perjanjian yang dimeterai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puak Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah. Dengan kemenangan ini, kemenangan membuka kota Makkah, umat Islam dapat menjadikan Makkah sebagai kota Islam di mana terdapatnya Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam. Semoga semangat daripada kemenangan perang Badar Al-Kubra dan juga pembukaan kota Makkah ini mampu meniupkan semangat dalam menjulang kemenangan buat sekian kalinya, kemenangan buat sekian kalinya, terutamanya dalam menghentikan penderitaan umat Islam di bumi Palestin, Mesir, Syria, Sri Lanka, Myanmar dan seluruh dunia. Sidang Jumaat sekalian, sempena hari Jumaat yang mulia ini, dan pada Jumaat Ramadan terakhir, Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan yang mulia ini, marilah sama-sama kita mengutuk kekejaman Zionis Israel di bumi Palestin yang telah menodai kesucian Ramadan dengan darah lebih dari 500 orang syuhada dan lebih 3.000 orang saudara kita telah cedera. Apabila mereka telah kalah, mereka mula mencari pihak lain untuk menganjurkan genjatan senjata. Inilah taktik yang mereka gunakan selama ini. Dan kita juga mengutuk kenyataan biadab seorang ahli parlimen Israel yang menyeru agar semua ibu rakyat Palestin dibunuh kerana melahirkan apa yang dia sebut sebagai ular-ular kecil dari kalangan mujahidin. Marilah kita menggunakan segala kemampuan kita dalam menghentikan kekejaman Zionis Israel. Mimbar Jumaat pada hari ini menyeru seluruh umat Islam untuk bersatu dalam menghentikan kekejaman Zionis itu dengan cara memboikot barangan-barangan yang berkaitan dengan mereka, memberikan bantuan yang termampu. Kita memberikan bantuan kita kepada rakyat, kepada pejuang-pejuang Palestin yang termampu. Dan juga dalam bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi, bulan yang dimakbulkan doa, mari kita sama-sama mendoakan untuk mereka dan mendoakan kemerdekaan Palestin dan kehancuran Zionis dan sekutu-sekutunya. Jika Zionis begitu yakin dengan kehancuran mereka,
sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam menanam pokok gharqad yang sedang dan telah ditanam dengan begitu banyak sebagai tempat bersembunyi mereka daripada dibunuh, maka mengapa umat Islam tidak yakin dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang menjanjikan kemenangan Islam dan kehancuran Zionis Yahudi? Islamlah nescaya kita menang, kita selamat dunia dan akhirat. Sidang Jumaat sekalian, takbir kemenangan yang bakal dilaungkan beberapa hari lagi merupakan tanda kejayaan tarbiyah Ramadan dan juga sebagai motivasi untuk mengulangi kemenangan tentera Islam dalam mengalahkan tentera bersekutu kufar. Semoga tarbiyah Ramadan menyuburkan lagi perasaan mengambil berat kita terhadap penderitaan seagama saudara kita yang seagama dengan kita di bumi Palestin, di Iraq, Syria, bangsa Rohingya yang sedang dilanda peperangan dan penindasan. Kejayaan pejuang-pejuang Islam Brigade Al-Qassam melancarkan roket dan pesawat kecil sehingga tidak mampu dikesan dengan radar Israel sendiri, sehingga mengkucar-kacirkan bandar Tel Aviv, memberikan mimpi buruk yang tidak dijangka oleh sekutu kufar. Musuh bakal dikuburkan atas sikap takabur mereka. Semoga semangat Ramadan akan membangkitkan semangat jihad kepada kita semua untuk membantu memerdekakan bumi Palestin dan Masjidil Aqsa daripada cengkaman musuh. Hulurkanlah bantuan keuangan. Dan pada hari ini, hari Jumaat ini, insya-Allah semua duit kutipan tuan-tuan akan disalurkan ke Palestin. Tabung Jumaat hari ini semua insya-Allah akan disalurkan ke Palestin. Mari sama-sama kita membantu mereka dengan sumbangan tersebut, dan senjata paling ampuh kita ialah doa kepada mereka. Gunakan kuasa beli kita untuk memboikot syarikat dan barangan yang memberi bantuan langsung kepada Zionis Yahudi yang membunuh saudara seagama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوافيتك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج معظم شاه عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدلي شاه. اللهم امنه الرشاد ووفقه للسداد واصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير زاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر
وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.